Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Video ini akan menjelaskan tentang asas ujian dan pengambilan pekerja. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dan rakan kumpulan saya. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Lutfi dan rakan kumpulan saya Phoebe Julius 201184. Tujuan pemilihan pekerja adalah untuk mencapai kesesuaian dengan pekerjaan. Selain itu, merekrut dan mengambil pekerja adalah mahal. Ujian pada dasarnya adalah contoh tingkah laku seseorang. Sebarang alat ujian atau saringan mempunyai dua ciri penting iaitu kebolehpercayaan dan kesahihan. Kebolehpercayaan adalah keperluan pertama alat pemilihan dan merujuk kepada ketekalannya. Kesahihan pula ialah ketepatan yang dengannya ujian, temuduga dan sebagainya mengukur apa yang dimaksudkan untuk mengukur atau memenuhi fungsi yang dirancang untuk diisi. Kesahihan mempunyai dua jenis iaitu kesahihan kriteria dan kesahihan konstruk. Asas ujian pemilihan terdapat tiga kategori. Yang pertama, ujian kebolehan kognitif. Ujian kognitif merangkumi ujian kecerdasan dan ujian kebolehan mental tertentu seperti ingatan dan penaklukan induktif. Ujian kecerdasan ialah ujian kebolehan intelektual umum yang mengukur pelbagai kebolehan, termasuk memori, perbendaharaan kata, kefasihan verbal dan kemampuan berangka. Kebolehan kognitif tertentu ialah ujian yang mengukur kemampuan mental tertentu. Ujian yang kedua ialah ujian kebolehan motor dan fizikal. Ujian kebolehan motor ialah ujian yang mengukur kebolehan motor seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual dan masa reaksi. Ujian fizikal ialah ujian yang mengukur kekuatan statik, kekuatan dinamik, koordinasi badan dan stamina. Ujian yang terakhir ialah ujian kepribadian. Ujian yang menggunakan teknik projektif dan sifat inventory untuk mengukur aspek asas kepribadian pemohon. Ahli psikologi industri sering menumpukan pada dimensi kepribadian 5 besar iaitu ekstroversi, kestabilan emosi, kesepakatan, kesadaran dan keterbukaan untuk mengalami. Seterusnya, saya akan bentang poin-poin menggunakan persampaian kerja untuk pemilihan pekerja. Poin yang pertama adalah ujian personal yang dirancang untuk menilai penilaian pemohon mengenai situasi yang dihadapi di tempat kerja. Poin kedua adalah simulasi dilakukan 2 ke 3 hari di mana 10 hingga 12 pemohon melaksanakan tugas pengurusan yang realistik di bawah pemerhatian pakar yang menilai potensi kepemimpinan setiap pemohon. Poin ketiga, ujian situasi memerlukan pemeriksa untuk memberi respon terhadap situasi yang terdapat di tempat kerja. Simulasi berasaskan video menunjukkan pemohon dengan situasi video secara maya diikuti dengan beberapa pilihan jawaban. Poin keempat adalah melatih pemohon untuk melaksanakan beberapa tugas pekerjaan dan prestasi mereka akan dinilai sebelum bekerja. Untuk poin kelima, secara umum pemohon yang menerima semakan pekerjaan realistik adalah lebih cenderung untuk menolak tawaran pekerjaan, tetapi majikan mereka akan mendapat kurang perolehan. Poin keenam, majikan perlu mempertimbangkan beberapa perkara sebelum membuat pemilihan pekerja. Ini termasuk kebolehpercayaan dan kesahihan, pulangan pelaburan, reaksi pemohon, dan lain-lain. Seterusnya, kita akan beralih ke cara-cara untuk memperbaiki pemeriksaan latar belakang pemohon. Tujuannya adalah untuk mengesahkan maklumat pemohon dan membongkar maklumat yang merosakkan. Antara caranya adalah menggunakan perkhidmatan maklumat pra-pekerja seperti Automatic Data Processing Incorporate, First Advantage, High Right, dan Steering Back Check untuk mengesan apakah pemohon pernah terlibat dalam kecurian runcit yang disyaki. Seterusnya adalah ujian poligraf dan kejujuran. Poligraf adalah alat pengesahan pembohongan. Ujian kejujuran bertulis pula adalah ujian psikologi yang direka untuk meramal ketepatan pemohon dalam pekerjaan. Seterusnya, ujian fisikal. Ujian ini adalah untuk mengetahui sejarah kesehatan pemohon dan memastikan pemohon memenuhi syarat keperluan fisikal pekerjaan. Dengan ini berakhirlah sudah pembentangan asas ujian dan pemulihan pekerja. Terima kasih atas perhatian sebentar tadi.